أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي يسر ولا تعثر ربي تمم بالخير اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Jadi apa khabar semua rakan-rakan media sosial saya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini saya nak menceritakan kisah ringkas iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapakah Bilal bin Rabah? Dia bukan seorang yang insta famous, dia bukan seorang artis yang untuk kita agungkan, ataupun dia bukanlah seperti ustaz-ustaz yang zaman sekarang ni yang popular, yang meletup. Tapi dia adalah salah seorang daripada Bilal bin Rabah yang berkulit hitam. Jom sama-sama bersama dengan saya menyelusuri kisah iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Kalau kita tengok balik, kulit manggis tu hitam, tapi hitam lagi kulit Sayyidina Bilal bin Rabah. Tuan-tuan, pada ketiga zaman jahiliah dulu ataupun ketiga zaman Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di kota Mekah, ramai sangat hamba-hamba yang datang daripada Afrika. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni adalah kulit dia berwarna hitam dan juga ibu dia bernama Humamah ataupun Hamamah dan juga bapanya bernama Rabah. Pernah berlaku pada zaman Rasulullah dulu ketika bila mana seorang wanita sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah aku nak cari calon seorang suami untuk aku?" Lalu pada ketika itu Nabi menjawab, calonnya adalah seperti Bilal bin Rabah. Lalu terus wanita tadi tunduk, tak sampai hati nak komen kenyataan daripada Nabi tadi. Dia pun balik dan keesokannya dia datang balik bertemu dengan baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, aku nak bertanya kepada kamu, apakah ciri-ciri suami pada aku yang terbaik?" Lalu pada ketika itu Nabi jawab balik, iaitu carilah Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia balik semula, keesokannya dia jumpa lagi iaitu baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, soalan yang aku tanya kepada kamu, jawapan yang serupa juga kamu bagi pada aku, iaitu jawapannya adalah Bilal bin Rabah." Lalu pada ketika itu wanita tadi pun terus balik dan tibalah masanya ditakdirkan oleh Allah Taala, maka jodoh dia bersama dengan Bilal bin Rabah walaupun kulit Sayyidina Bilal bin Rabah tadi berwarna hitam. Kita tengok balik waktu sekarang ni, kita tidak boleh memilih rupa. Tak semestinya kulit yang putih tadi adalah orang yang baik. Tak semestinya. Tidak, saya tidak menyatakan semua orang kulit putih jahat, tidak. Tapi kadang-kadang pandanglah pada iaitu dalamannya, bukan pada luaran dia. Seperti mana kita tengok balik buah manggis. Hitamnya buah manggis tadi, walaupun kulitnya tidak cantik, tapi dalaman dia warna putih. Seumpama macam buah manggis. Begitu jugalah seperti iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah. Boleh saya teruskan lagi tuan-tuan kisah ni. Bilal bin Rabah ni sebenarnya tuan-tuan, mak ayah dia berasal daripada Afrika. Sebab itulah nama Bilal bin Rabah ni ada perkataan Al-Habshi. Maksudnya Al-Habshi tu bukan daripada bangsa Arab. Mereka ni daripada bangsa Afrika yang datang ke situ. Kalau tuan-tuan tengok dalam peta dunia ataupun Afrika ni berdekatan betul-betul dengan Yaman, sebelah Yaman. Jadi pada ketika itu ayah dia dengan mak dia, keturunan dia datang ke Mekah pada ketika itu untuk menjadi seorang hamba. Tuan-tuan, bayangkanlah pada ketika itu ramainya anak-anak muda yang lahir, kata para ulama 100 orang kanak-kanak pada ketika itu yang dikerah untuk menjadi hamba. Kisah ni tuan-tuan, ketika bila mana ayah dan ibu dia hadir ataupun datang ke kota Mekah dan beliau telah dikahwinkan dan lahirlah Bilal, dan pada ketika itu Bilal ni menjadi seorang hamba tuan-tuan. Hamba yang sangat disayangi, hamba yang sangat dicintai, disukai oleh orang-orang pada ketika itu tuan-tuan. Ramai suka pada Sayyidina Bilal bin Rabah tuan-tuan, iaitu dia suka menolong orang. Dia sangat ringan tulang dan semua sayang pada dia, semua suka pada dia. Dan pada ketika itu tuan-tuan, kata para ulama, ramai yang di kalangan hamba-hamba yang di Mekah itu adalah mereka yang berkulit hitam, yang daripada Afrika tuan-tuan. Dan Bilal bin Rabah di antara orang yang paling awal sekali ataupun hamba yang paling awal sekali masuk Islam berbanding dengan Sumayyah pada ketika itu.
Tuan-tuan bayangkanlah, dia sanggup menzahirkan rasa cinta dia kepada Islam dan juga rasa cinta dia kepada Nabi SAW dan rasa cinta dia kepada iaitu Allah Ta'ala. Lalu pada ketika itu dia menzahirkan, dia kata benda, aku masuk Islam, aku masuk Islam, aku masuk Islam. Masya Allah. Dengan bangganya dia menzahirkan kepada orang ramai di sekitar penduduk kota Mekah pada ketika itu yang mengatakan dia ni telah masuk Islam. Bangga sungguh dia, tuan-tuan. Pada ketika itu, seorang hamba tidak boleh melawan kepada tuan dia. Seperti mana lembu yang diikat pada hidung dia, macam itulah lembu tu akan ikut tuan dia. Seperti juga pada ketika itu, seorang hamba yang tidak boleh berkata apa-apa, hanya mengerah, hanya diikut sahaja, hanya mengikuti sahaja tuannya, tuan-tuan. Pergi mana-mana dia ikut. Sama juga seperti Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Dan pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, macam contoh Saidina Hamzah dan juga Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia ni kaya. Dia tidak ada tuan. Tapi Saidina Bilal bin Rabah ni ada tuan. Sebab apa? Sebab dia miskin dan dia juga hamba. Siapa tuan dia? Iaitu tuan dia yang paling benci kepada Islam dan paling benci kepada Nabi SAW pada ketika itu. Siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dapat tahu yang dia masuk Islam, tuan-tuan. Pada ketika itu, dia kerahkan kepada budak-budak muda yang berbadan sadar ataupun budak-budak muda yang kuat pada ketika itu untuk mengheret Saidina Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Bukan heret pakai tangan, tuan-tuan. Bukan heret dengan badan. Tapi heretannya adalah melalui iaitu ditengkuk, tuan-tuan. Ditarik, diseret ke seluruh padang pasir pada ketika itu sehingga melecur kulit dan tercabut kulit dia, tuan-tuan. Dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan juga pada itu, tuan-tuan, paling dahsyat, tuan-tuan, diheret sendiri oleh Umayyah bin Khalaf tadi. Diheret, lalu pada ketika itu diikat di atas padang pasir. Dan tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala, diikat di atas padang pasir. Dan pada ketika itu, waktu ketika diikat di padang pasir, tuan-tuan, lalu dipakaikan baju besi, tuan-tuan. Allah, dahlah panas. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah ataupun di Saudi waktu musim panas, tuan-tuan, kita letak tangan kita pun Allah rasa berasap tangan, tuan-tuan. Apatah lagi Saidina Bilal bin Rabah tadi, tuan-tuan. Lalu pada ketika itu dia memakaikan pakaian besi kepada Saidina Bilal bin Rabah. Ya Allah, ya Tuhanku, daging dia macam nak masak, tuan-tuan. Allahu Akbar. Lalu pada ketika itu tak cukup daripada itu, Umayyah bin Khalaf ni mengarahkan kepada budak-budak muda tadi ataupun sahabat-sahabat dia tadi untuk meletakkan batu yang besar di atas dada dia, tuan-tuan. Sehingga kata para ulama mengatakan bila mana Saidina Bilal bin Rabah tidak dapat menjawab perkataan Allah, Allah, Allah dan sebut perkataan Ahad, 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 Ahad. Maksudnya Allah yang satu, Allah yang satu, Allah yang satu. Sebab apa kata para ulama, bila mana diletakkan batu di atas dada dia supaya dapat himpitkan kulit dia dengan baju besi dan panas tadi sehingga ke pasir tadi, tuan-tuan, bagi melepuh kulit dia. Allahu Akbar. Sedih, tuan-tuan. Rasa nak menangis, tuan-tuan, bila kita tahu kisah ni. Betapa mulianya hati Saidina Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Betapa orang kata akidah dia tetap tidak tergugat walaupun dalam keadaan diuji oleh Allah Ta'ala, diuji oleh kekerasan oleh puak-puak kafir tadi, tuan-tuan, iaitu Umayyah bin Khalaf tadi. Bayangkanlah Umayyah bin Khalaf ni tidak suka kepada Islam. Kita bayangkanlah macam mana tuan kita marah kepada kita. Kita seorang hamba, tuan marah pada kita. Macam tu jugalah perasaan iaitu Saidina Bilal bin Rabah ketika bila mana dimarahi ataupun diherdik ataupun ditengking oleh Umayyah bin Khalaf tadi, tuan-tuan, dengan dalam keadaan yang kasar, dengan keadaan yang bengis, dalam keadaan yang orang kata tekanan yang teramat sangat, lalu didera tubuh badan iaitu Saidina Bilal bin Rabah tadi, tuan-tuan. Dan lalu pada ketika itu Umayyah bertanya kepada Saidina Bilal bin Rabah tadi, wahai Bilal, aku nak bertanya kepada kamu, siapakah Tuhan kamu? Ahad, dia kata. Kamu nak beriman lagi ke dengan Tuhan Muhammad? Aku ingin beriman lagi dengan Tuhan Muhammad. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan oleh Saidina Bilal bin Rabah, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan yang tidak boleh berkata-kata pada ketika itu, tuan-tuan, tapi masih lagi dia menyebut perkataan Ahad. Aku beriman kepada iaitu Allah Ta'ala dan juga aku beriman kepada Nabi SAW. Dia Nabi aku. Saidina Abu Bakar As-Siddiq mendapat tahu bahawasanya
Bila bin Rabah ni tadi diseksa, lalu dia pun datang bertemu dengan Umayyah bin Khalaf dan dia kata, wahai Umayyah bin Khalaf, aku nak beli Bilal bin Rabah ni dengan harga yang paling tinggi. Tak payah kamu, kalau kamu beli dengan harga yang murah sekalipun, aku sanggup bagi kepada kamu. Kerana Bilal bin Rabah ni tidak bererti bagi aku. Dia hanya sampah, kata Umayyah bin Khalaf. Kurang hajarnya Umayyah bin Khalaf tadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Lalu pada ketika itu, tak apa, aku bayar kamu dengan harga yang tinggi. Tak perlu, kata Umayyah bin Khalaf. Dan pada ketika itu, Abu Bakar As-Siddiq pun membeli, iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah tadi, dan dibawa balik pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lalu pada ketika itu, tuan-tuan, ketika penghijrahan Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah, pada ketika itu, Bilal bin Rabah ni dilantik menjadi seorang Bilal. Pada ketika itu, kata para ulama, Bilal ni terdapat 4 orang. Tapi yang paling rapat sekali dengan Nabi adalah iaitu Bilal bin Rabah. Sebab apa, tuan-tuan? Bilal bin Rabah ni paling rapat sekali dengan Nabi, dia suka dengan Nabi. Sebab apa? Ketika bila mana dia nak pergi mana-mana, berperang saja, dia menjadi muazzin kepada Nabi. Dan ketika bila mana waktu solat, dia pergi ke rumah Nabi, jemput Nabi dan bawa Nabi pergi ke masjid, tuan-tuan. Allahu Akbar. Padahal dia bukan orang ngaji pada Nabi, tapi dia Bilal saja, dia muazzin. Tapi khidmat dia, Masya Allah, tuan-tuan. Macam itulah juga kita kena berkhidmat kepada tuan guru kita, berkhidmat kepada muallim, berkhidmat kepada orang yang alim, tuan-tuan. Bukan sombong pada mereka. Ini yang dilakukan oleh iaitu Sayyidina Bilal bin Rabah tadi. Sayyidina Bilal bin Rabah, tuan-tuan, dia akan ikut Nabi pergi berperang, dia akan jadi muazzin kepada Rasulullah SAW. Pada satu pagi, tuan-tuan, Nabi SAW ni bertanya kepada Bilal bin Rabah. Dia kata, wahai Bilal bin Rabah, apakah amalan yang kamu lakukan? Lalu pada itu Bilal bin Rabah kata apa? Amalan apa ya Rasulullah? Sebab apa, kata Rasulullah? Sebab aku mendengar tapak kaki kamu kedengaran dalam syurga sebelah aku, kata baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Lalu pada ketika itu, Bilal pun terus tundukkan kepala dia, ataupun pada ketika itu Bilal terus tundukkan kepala dia dan menangis, bahawasanya katanya ia dalam hati, ataupun dia berkata pada baginda Sayyidina Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tak layaknya aku untuk masuk syurga. Siapakah aku ni? Apalah aku ni untuk masuk syurga? Kalau kita sendiri pun, tuan-tuan, bila dapat tahu bahawasanya kita ni adalah ahli syurga, Allah gembiranya lah. Tapi Sayyidina Bilal bin Rabah tadi dia kata apa? Tak layak rasanya dia masuk syurga. Allahu Akbar. Lalu pada itu, Sayyidina Bilal bin Rabah kata apa? Iaitu dia sentiasa melazimi iaitu berwuduk. Dia jawab balik soalan daripada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Dia sentiasa berwuduk dan dia lazimi wuduk tadi. Sebab tu kita, tuan-tuan, bila kita batal wuduk, kita kena ambil semula dan kita kena kekalkan wuduk kita. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Sebab apa? Dia masuk syurga dan dia jamin masuk syurga. Sebab apa? Dia istiqamah, tuan-tuan. Bukan kerana wuduk tadi, tapi kerana perbuatan istiqamah dia tadi. Dan yang kedua pula, iaitu dia melakukan solat sunat wuduk. Tuan-tuan, dua perkara diberitahu kepada Nabi tadi, iaitu dia melakukan solat sunat, iaitu dia berwuduk, dan dia melakukan solat sunat, iaitu wuduk. Ini yang menyebabkan istiqamah amalan dia tadi, dia dapat masuk syurga Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Bila kewafatan Nabi SAW, dia sangat sedih, tuan-tuan. Bilal bin Rabah ni sangat sedih. Ya Allah, ya Tuhanku, sedih sangat dia. Sebab apa? Kekasih yang dia cintai, kekasih yang dia sayangi, iaitu Rasulullah SAW, iaitu tuan dia, yang dia sentiasa solat sekali, berjemaah sekali. Dia selalu alunkan azan ketika bila mana Nabi nak solat. Allahu Akbar. Telah wafat, dan pada ketika itu dia tak mampu untuk menahan kesedihan dia. Pada ketika itu Madinah kucak-kacir, tuan-tuan. Madinah sangat kucak-kacir pada ketika itu. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, lalu pada ketika itu dia bertemu dengan iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia minta kebenaran kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk keluar daripada Madinah. Sebab apa, tuan-tuan? Bukan dia nak melarikan diri, tuan-tuan, tapi dia nak hilangkan rasa sunyi dan sepi dia, kerinduan dia kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Lalu pada ketika itu Abu Bakar As-Siddiq beritahu, wahai Sayyidina Bilal, tak apalah, kamu pergilah untuk hiburkan hati kamu yang sedih itu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu pun dia keluar daripada kota Madinah tadi, tuan-tuan. Pada ketiga berakhirnya zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lalu digantikan dengan Amirul Mukminin, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab.
Tuan-tuan, pada ketika itu tuan-tuan, Sayyidina Bilal bin Rabah ni didatangi mimpi. Iaitu siapa yang masuk dalam mimpi dia? Iaitu baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam mimpi dia tadi, dan pada ketika itu dia terus menangis. Allahu akbar. Rindu dia kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu tuan-tuan, dia terus bangun pada pagi esoknya selepas subuh dan dia terus ke Madinah dan pergi ke perkuburan ataupun makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis tuan-tuan, menangis dan pada ketika itu sampailah waktu zuhur, dan pada ketika itu iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab Amirul Mukminin beritahu kepada dia, wahai Sayyidina Bilal bin Rabah, dia dah masuk waktu zuhur, kami dah lama tak dengar alunan azan kamu, boleh tak kalau kamu azan? Lalu pada ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah memberitahu, wahai Amirul Mukminin, aku ni Bilal kepada Nabi, bukan Bilal kepada kamu. Aku hanya akan azan ketika bila Nabi ada saja. Lalu pada ketika itu, wahai Sayyidina Bilal bin Rabah, azanlah, jangan hampakan perasaan kami. Datanglah dua orang makhluk yang sebiji rupa dia macam baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Iaitu cucunda baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan dan Husin. Masa dia kecil lagi tuan-tuan. Dia kata apa kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai pak cik, kami dah lama tak dengar alunan azan pak cik. Kami dengar last ketiga datuk kami ada saja. Terus menangis tuan-tuan. Terus menangis. Lalu pada ketika itu Sayyidina Bilal bin Rabah beritahu benda, wahai kekasih Rasulullah yang paling Rasulullah sayangi, Hasan dan Husin, demi permintaan kamu aku tunaikan, dan demi cinta aku kepada datuk kamu aku akan tunaikan. Lalu pada itu tuan-tuan, Sayyidina Bilal bin Rabah pun azan tuan-tuan pada kalimah yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suara saya tak sedap tuan-tuan, tapi suara Bilal bin Rabah didengari oleh Lauh Mahfuz tuan-tuan, didengari oleh malaikat tuan-tuan. Suara saya tak sedap tuan-tuan, ni perumpamaan saja azan tuan-tuan. Dan pada ketika itu sampailah kepada kalimah yang kedua ataupun kalimah yang ketiga yang Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pada itu tuan-tuan, lidah dia keluh dan tak dapat menyempurnakan kalimah tersebut. Menangis dia tuan-tuan. Dia kata apa? Dia berhenti seketika, dan pada ketika itu tuan-tuan, ramai puak Quraisy ni keluar. Ramai puak Madinah ni keluar, ahli keluarga semua keluar yang menyaksikan iaitu alunan azan Bilal bin Rabah tadi. Dia beranggapan bahawasanya, penduduk Madinah beranggapan bahawasanya Nabi wujud ataupun Nabi bangun kembali. Tapi ada kata tak mungkin sebab Nabi telah wafat. Lalu pada ketika itu sahabat bertanya kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, wahai Bilal, kenapa kamu berhenti tatkala menyebut kataan kalimah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Wahai para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sesungguhnya aku melihat kelibat Nabi SAW ketika bila mana dia daripada rumah dia untuk pergi ke masjid. Aku terlihat kelibat dia, kata Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Sayyidina Bilal bin Rabah ni tuan-tuan, dia terbayang-bayang akan kelibat Nabi SAW. Sebab tu dia tak dapat untuk meneruskan kalimah tadi tuan-tuan. Lalu pada itu dia pun terus menangis tuan-tuan. Jatuh, terduduk tuan-tuan. Bayangkanlah cinta dia kepada Nabi SAW. Bagaimana pula kita tuan-tuan? Macam tu jugalah kita cinta kepada orang yang kita sayang. Kita cinta kepada mak ayah kita. Kita cinta pada kekasih kita. Macam tu juga Bilal bin Rabah tuan-tuan. Apa yang dia rasai tuan-tuan? Siapa yang cinta kepada Nabi walaupun Nabi tak ada, Allahu Akbar, jamin masuk syurga tuan-tuan. Dan pada ketika itu terus sahabat sambung balik, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan terus Sayyidina Bilal bin Rabah terus menangis tuan-tuan. Dan dia terus balik semula ke Syria dan dikebumikan di sana. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita boleh ambil, jadikan kisah ni sebagai satu kisah yang sangat menarik tuan-tuan.
Kisah ni kita boleh jadikan sebagai satu pengajaran tuan-tuan. Yang pertama sekali, jangan kita memilih pasangan kita rupa yang cantik tuan-tuan. Yang penting cantik dari segi dalaman. Kadang-kadang kita pilih rupa yang cantik luaran, maka akan menyakitkan tuan-tuan, akan merugikan. Betul, itu pendapat masing-masing. Kita boleh memilih yang cantik terpulang pada individu. Tapi cantik itu adalah subjektif. Seperti mana yang berlaku pada Saidina Bilal bin Rabah ketika mana ditolak oleh seorang wanita tadi, lalu mereka berkahwin dan bahagia sampai syurga Allah Ta'ala. Dan yang kedua pula, istiqamah dalam melakukan amalan sunat seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah tadi. Dia apa tuan-tuan? Iaitu dia melazimi wuduk, dan bila batal saja wuduk, dia ambil semula dan dia melakukan solat sunat wuduk tuan-tuan. Kita pun boleh ambil satu ikhtibar, sebab itulah tapak kaki dia didengari dalam syurga oleh baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga pula tuan-tuan, istiqamah dalam melakukan amalan kebaikan. Bukan hari ni kita buat, esok tak buat, lepas tu kita buat lagi. Istiqamah ni maksudnya berterusan tuan-tuan. Kena sentiasa melakukan amalan tadi tuan-tuan. Dan tuan-tuan yang terakhir, pupuklah isteri ataupun suami ataupun anak-anak kita ataupun kekasih kita untuk cinta kepada Allah Ta'ala dan juga cinta kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya rasa sekadar itu saja untuk video saya untuk hari ini. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita jadikan sebagai iktibar walaupun ringkas tapi padat, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.